memperkenalkan penceramah kita pada pagi ini, pada hari ini, yang berusaha TS Farazida binti Zakaria, iaitu Ketua Pegawai Teknologi Maklumat di bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi UPNM. Sedikit latar belakang TS Farazida, dilahirkan pada 4 November 1979 di Kuala Lumpur. Mendapat pendidikan, mendapat Diploma Sains Komputer Institut Teknologi Tun Abdul Razak. Seterusnya menyambung pengajian dalam Sarjana Muda Sains Komputer Kepujian Universiti Sains Malaysia. TS Farazida memulakan perkhidmatan pada 2004 sebagai Pegawai Teknologi Maklumat di Universiti Sains Malaysia dan seterusnya meneruskan perkhidmatan di UPNM bermula pada tahun 2008. Dan kini untuk tahun 2007 dan mula menyandang jawatan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat pada 2017. Okey, para hadirin sekalian, hampir 2 tahun kita menggunakan medium atas talian ini. Namun saya perlu ingatkan juga kepada para hadirin, sepanjang tempoh penceramah menyampaikan syarahan, mohon semua untuk menukar mod mikrofon kepada mod senyap untuk kita kekal fokus kepada apa yang dalam sesi syarahan pada pagi ini. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan di akhir sesi, di akhir sesi secara sekiranya ingin bertanya secara direct dengan kita punya penceramah, bolehlah nanti di akhir sesi bukakan kita punya mikrofon dan bertanya, ataupun boleh menulis di chat, di ruangan chat di Microsoft Teams ataupun di Facebook pejabat pendaftar, yang mana kita linkkan juga pada pagi ini secara Microsoft Teams dan juga linkkan kepada Facebook pejabat pendaftar. Tajuk Puan Farah, tajuk TS Farazida pada pagi ini ialah pendigitalan dalam norma baharu, peranan dan cabaran. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan TS Farazida untuk meneruskan sesi syarahan kita pada pagi ini. Dipersilakan TS Farah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Asadaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM. Yang berusaha Puan Fazilah binti Muhammad, pendaftar UPNM. Datuk-datuk, doktor-doktor, teknologis, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host Puan Zunairah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penganjur, barisan pegawai-pegawai pentadbir kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu dengan tajuk pendigitalan dalam norma baharu, peranan dan cabaran. Untuk pagi ini, saya memilih tajuk yang lebih umum dan tidak menjurus secara teknikal untuk dikongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Kerana bagi saya hak ehwal pendigitalan pada masa ini adalah merupakan semua perkara untuk semua ambil tahu, sama ada kita suka atau tidak, dunia kini bergerak ke arah pendigitalan lah. Okey, sebelum saya teruskan, saya ingin berkongsi terma-terma yang biasa kita dengar. Ada pendigitalan dan transformasi digital. So apa itu pendigitan? Okay, pendigitan tu merujuk kepada proses mengubah sesuatu yang berbentuk bukan digital kepada digital. Kalau biasa yang kita pernah dengar sebelum ni, penukaran isyarat analog seperti teks, image, cahaya atau bunyi itu kepada apa-apa format digital yang difahami oleh komputer lah atau elektronik. Saya bagi contoh, contohnya yang paling mudah dalam kita punya environment adalah borang permohonan cuti. Okey. Borang permohonan cuti adalah hard copy, physical. So apabila kita scan dan masuk ke dalam komputer, itu adalah proses pendigitan. Scan, masuk dalam komputer dan dimasuk dalam folder-folder, itu adalah pendigitan.
ia lebih kepada memperbaiki masa lalu yang biasanya kita tumpukan kepada perkara-perkara yang dikendalikan secara offline ataupun di atas kertas. Okey. Manakala pendigitalan dia lebih memberi tumpuan kepada masa kini merujuk kepada manfaatkan teknologi digital tadi bagi menambah baik proses kerja, memberi hasil yang lebih baik dan meningkatkan mutu kehidupan lah. Contoh tadi instead of kita scan dan masuk borang cuti tu dalam folder, so sekarang ni kita develop satu sistem permohonan cuti. Itu adalah pendigitalan. Kita transform daripada borang kepada online form dan sepatutnya ia adalah yang lebih baiklah. So melalui pendigitalan ini, perkhidmatan dapat ditawarkan kepada pelanggan secara dalam talian ataupun online menggunakan kemudahan internet selaras dengan trend semasa serta keperluan pengguna. Okay. Pendigitalan perkhidmatan merupakan agenda utama kerajaan bagi mewujudkan akses yang lebih pantas kepada perkhidmatan yang disediakan. Manakala transformasi digital adalah pembudayaan merujuk kepada penggunaan teknologi digital itu tadi. So kalau kata yang first tadi kita scan borang cuti masuk ke dalam komputer, kita sebut pendigital. So kita transform kepada sistem permohonan cuti secara online, itu adalah pendigitalan. Manakala penggunaan sistem itu secara cekap adalah transformasi digital. Yang itu yang kita tekankan pada masa kini lah. Okey, evolusi pendigitalan di Malaysia ni. Puan Zunarah ya. Kalau kita imbas kembali, konsep digital bukan baru. Sebaliknya, kerajaan memulakan inisiatif ini melalui pelaksanaan kerajaan elektronik yang diperkenalkan di bawah program Koridor Raya Multimedia MSC pada tahun 1996 lagi. Okay. Ia merupakan sebuah rancangan kerajaan ke arah kecanggihan teknologi maklumat pada masa itulah dan sehingga kini. So, secara asalnya ia melibatkan kawasan seluas 50 kilometer darab 15 kilometer lah, iaitu seluas 750 kilometer persegi yang bermula daripada kawasan Menara Kembar Berkembar Petronas hingga ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur lah, yang turut melibatkan Putrajaya dan Cyberjaya. Itu target kerajaan since tahun 96. Okay, projek ini diumumkan oleh Datuk Seri pada masa itulah, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad semasa merasmikan Persidangan Multimedia Asia pada 1 Ogos 1996. Okay, yang juga dikenali sebagai MSC. Okay, ada 7 flagship yang saya nyatakan kat situ untuk memulakan pembangunan MSC. Puan Zunarah, saya masih ingat lagi pada tahun 1999 setelah saya tamat dalam diploma sains komputer saya. So saya sempat bekerja sementara dengan sebuah syarikat di Kuala Lumpur dan kemudiannya dihantar ke JPA untuk kami bangunkan satu laman web. Mungkin sekarang lebih dikenali sebagai Hermes lah. Kita start daripada tahun 1999 di mana saya ditempatkan di JPA untuk onlinekan semua perkeliling-perkeliling kerajaan di dalam satu portal. Masa tu kita agak struggle sebab teknologi dan kefahaman kita masih kurang. So apa yang kami lakukan adalah setiap helaian perkeliling tu kita perlu scan bukan dalam bentuk PDF, scan dalam bentuk teks untuk kita edit dan kita susun menjadi satu portal yang membolehkan kita membuat capaian kepada perkeliling lah. Even perkeliling tu tahun 50-an, 60-an. So bahasa-bahasa yang digunakan semua tu masih dikekalkan. So itu adalah cabaran lah pada masa tersebut. So melalui 7 flagship ni seperti kerajaan elektronik, kad pintar yang macam kita dah gunakan kita punya MyCard sekarang and then pewujudan sekolah bestari, telekesihatan, kelompok-kelompok R&D yang semakin membangun dan juga perniagaan, merentas sempadan dan pusat pembangunan usahawan itu telah dilaksanakan oleh kerajaan since 1996. Terdapat 3 fasa yang saya ingat untuk projek MMC ni daripada 1996 hingga tahun 2003 hingga 2010 hingga 2020. So kita membangunkan saya 3 peringkat.
dengan wujudnya MSC itu juga Akta Undang-Undang Cyber diwujudkan. Diwujudkan di Asia, projek MSC ini juga telah menyumbang kepada pertumbuhan undang-undang cyber yang berfokus kepada jenayah yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet. So, kalau kita dapat lihat di situ, wujudnya Akta Hak Cipta, Akta Jenayah Komputer, Akta Teleperubatan, Akta Komunikasi dan Multimedia, dan ada juga Akta Perdagangan Elektronik tahun 2006 dan juga Akta Perlindungan Data Peribadi tahun 2010. Semua itu diwujudkan bagi kita untuk kita melalui proses itu dengan baiklah. Okey. Dalam taklimat saya pada pagi ini, saya lebih menjurus kepada untuk melihat apakah yang sedang berlaku dalam landscape global yang di peringkat nasional, dan juga kita sentuh sikit apa yang perancangan yang di peringkat UPNM lah. So kalau kita melihat, okey, gelombang perubahan pendidikan global sebelum tahun 2020, kita lebih berfokus kepada revolusi industri 4.0 dan sebagainya kan. Tapi bila berlakunya pandemik, automatik kita semua berubah secara tak langsung. Dia mempercepatkan gelombang perubahan yang mendorong rakyat, perniagaan dan kerajaan untuk mengadaptasi pendidikan dalam kehidupan seharian. Nak atau tak nak, kita kena berubahlah. So kalau kita lihat munculan revolusi perindustrian keempat ni dengan kepesatan perkembangan teknologi disruptif termasuk teknologi digital yang berpotensi merubah landscape ekonomi di seluruh dunia dengan ketara. Kalau kita dapat tengok pada slide tersebut, Malaysia berada di kedudukan yang ke-47. Ini saya dapat daripada penarafan e-Government Development Index di bawah daripada taklimat pihak mampu. So kalau kita melihat pada inisiatif-inisiatif yang dijalankan seperti negara Denmark yang menduduki tempat pertama di dalam aras pendidikan global. Dapat. Thank you, Datin. Ia melibatkan pelaksanaan. Okey, faham. Masa Datin, terima kasih. Mohon peserta ni untuk mutekan mikrofon masing-masing. Okey, Puan Farah. Okey. So kalau kita tengok pendidikan di peringkat global kebanyakan negara-negara yang teratas dia dah apply kerajaan digital tersebutlah, akademik digital, blockchain teknologi, yang mana kita ada tapi kita masih dalam proses research, mengkaji, dan juga banyak yang di-apply di peringkat-peringkat industri swasta dan sebagainya lah. So perubahan ini dia bukan melibatkan pembudayaan penggunaan ICT sahaja, tapi dia adalah perubahan ekonomi negara. So macam mana pun kita mesti perlu bergeraklah seiring dengan pendigitalan global yang telah yang telah didahului oleh negara-negara maju. Okey, ini yang saya maksudkan tadi. Sebelum berlakunya pandemik, kita lebih bertumpu kepada revolusi industri dari segi selain pada industri pembuatan, dia termasuk semua aspek kehidupan manusia. Okey, kalau kita bagi siapa yang baru mungkin bertanya-tanya lah, apa itu revolusi industri 4.0, itu terma ICT ke, hanya orang IT je yang perlu tahu ke, kan? So benda itu revolusi industri ni berlaku secara berperingkat. Kalau revolusi perindustrian yang pertama yang memerlukan pelombongan arang batu untuk menghidupkan enjin warp pada tahun 1760-an, seperti yang saya nyatakan pada slide tu. Dan kemudian bergerak kepada revolusi perindustrian kedua pula menggunakan talian pemasangan pengeluaran secara besar-besaran menggunakan kuasa elektrik pada masa itu. Ini lebih tertumpu kepada sektor perkilangan dan pembuatan.
Kemudian beralih kepada revolusi perindustrian ketiga yang memerlukan pembuatan chip untuk menghasilkan komputer. Tadi yang kedua elektrik, yang ketiga adalah elektronik. Lebih berfokus kepada alatan-alatan elektronik dalam industri pembuatan. Kemudian beralih kepada industri keempat yang memerlukan infrastruktur sokongan dan membolehkan teknologi yang baru muncul berkembang. Di sini bermula penggunaan internet, alat-alat ICT, dan kemudian revolusi industri 4.0 instead of 2011 tadi tu dia lebih fokus pada pembuatan. So untuk yang 4IR ni lebih kepada semua aspek, sama ada pendidikan, ekonomi, semua perlu menggunakan teknologi digital lah. Ia lebih bertumpu kepada penggunaan Internet of Things. Semua benda-benda atau alat-alat yang dapat dihubungkan dengan internet, kita sebut Internet of Things. So daripada desakan revolusi daripada peringkat global ni, so kita pergi ke landscape semasa sektor awam. So daripada tahun 2019, pelbagai dasar-dasar inisiatif yang dikeluarkan oleh kerajaan. Mungkin pada masa itu kita belum bertumpu kepada perubahan secara total kerana belum berlakunya pandemik pada 2020, awal tahun 2000 dan di hujung tahun 2019 lah, 2020. Okey. Biasa kita dengar wawasan kemakmuran bersama 2030. So kita biasa nyatakan dalam email kan, teks tu. So kita tahu tak apa maksud wawasan kemakmuran bersama ni? Okey. Untuk makluman wawasan kemakmuran bersama ni telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 5 Oktober 2019. So kita tahu itu adalah sebelum berlakunya pandemik. Ia lebih bertumpu kepada kesinambungan wawasan 2020. Tapi untuk 10 tahun akan datang sehingga 2030 nanti. Wawasan kemakmuran bersama merupakan penyusunan semula keutamaan pembangunan negara. So daripada wawasan kemakmuran bersama ni kita dah ada hala tuju, iaitu dengan tiga dia punya inisiatif untuk pembangunan untuk semualah, menstruktur ekonomi, menangani ketidaksamaan, jurang, ada yang kaya dan miskin, dan jurang pendapatan rakyat, dan juga negara bersatu, makmur dan bermaruah lah untuk membina negara. So pada masa ini kita WKB, saya sebut WKB 2030 ini, dia juga merupakan pelan jangka masa panjang Malaysia yang terbaru, yang kita akan fokus lah, yang merealisasikan menerusi rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025, dan juga rancangan Malaysia ke-13 nanti bermula 2026 hingga 2030. Dia mengandungi 15 prinsip panduan, 7 teras strategik yang seperti yang dipaparkan dan pemboleh daya. So saya takkan go detail kepada itulah, cuma saya nak menunjukkan perancangan kerajaan step by step, apa ke mana arah pendigitalan kita itulah. So daripada wawasan kemakmuran bersama 2030, kerajaan melancarkan rancangan Malaysia ke-12. Garis panduan penyediaan rancangan Malaysia ke-12 tahun 2021 hingga 2025 pula dilancarkan pada 19 Disember 2019. Ini adalah kesinambungan kepada pelan perancangan rancangan Malaysia ke-11 yang digubal berasaskan wawasan kemakmuran negara, wawasan kemakmuran bersama 2030 tadi, dan menjadi garis panduan dalam pembangunan jangka panjang. Saya ingin fokus kepada 9 dia punya inisiatif RMK12. Yang kedua tu memperkukuhkan pembangkit pertumbuhan. Untuk makluman Puan Zunairah dan juga tuan-tuan dan puan-puan, semasa pembangunan RMK, plan dia, garis panduan dia pada tahun 2019 tu masih belum berlaku pandemik. So ia direview semula oleh Yang Berbahagia Perdana Menteri kita pada tahun ini, supaya ada elemen-elemen penambahbaikan dalam sudut pendigitalan tersebut. Walaupun bajet pembangunan kita mohon daripada rancangan Malaysia ke-12 ni disebabkan pandemik,
kita dapat melihat keperluan yang amat mendesak untuk melindungi nyawa dan kehidupan pada tahun 2020 dan 2021. So ruang bagi pelaksanaan projek pembangunan adalah amat terhad, termasuklah ICT. Okay. Keadaan ini dijangka berterusan hingga tahun hadapan. Oleh itu, peruntukan pembangunan kerajaan lebih tertumpu pada projek sambungan sahaja dengan menjangkakan kedudukan kewangan kerajaan akan bertambah baik pada tahun 2023. Okey. Dan kita move kepada inisiatif yang ketiga adalah jendela. Siapa yang biasa mendengar dalam ucapan-ucapan, jendela merupakan jalinan digital negara yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Konvensyen setengah tahun pentadbir kerajaan Perikatan Nasional pada 3 September 2020 yang lalu. Jendela ni dimasukkan dalam plan rancangan Malaysia ke-12. Okey, dalam jendela ini dia lebih kepada merangka kesaling hubungan digital yang lebih baik dengan meningkatkan kecekapan infrastruktur negara. Okey, so program ini dikawal oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan menjadi landasan kepada penyediaan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi serta mempersiapkan negara untuk peralihan daripada teknologi 4G kepada 5G secara mantap. Okey, untuk makluman semua, pada masa sekarang talian 4G masih belum 100% cover negara. So dalam tahun 2016 liputan 4G sekitar 76% dan meningkat kepada 87% pada tahun 2018 dan kemudian 91% pada tahun 2019. So kerajaan merancang sehingga tahun 2025 sekurang-kurangnya 97% coverage 4G di seluruh Malaysia. So daripada plan jendela, kita move kepada My Digital. My Digital ni dilancarkan pada tahun ini, baru dilancarkan pada tahun ini 19 Februari 2021. Okey, bersama diikuti dengan pelancaran dasar 4IR negara. So, My Digital ni adalah pendekatan baru dan menyeluruh terhadap beberapa inisiatif teknologi maklumat dan digital sedia ada sebelum ini, termasuk koridor raya multimedia. Sebelum ni, Puan Zuniarah yang saya terangkan tadi, sehingga tahun 2020 kita bergantung pada blueprint MSC 7 flagship tadi tu. So sekarang untuk move forward sehingga 2030 kita merujuk kepada My Digital. My Digital adalah kesinambungan kepada koridor raya multimedia. So dalam My Digital ni dia menggariskan perancangan My Digital menggariskan rancangan untuk mempercepatkan pencapaian Malaysia sebagai negara ekonomi maju dari segi teknologi. Melalui rangka tindakan ekonomi digital yang dikawal oleh MDEC. Okey. So daripada inisiatif-inisiatif tersebut, ini ada My Digital. Kalau kita dapat lihat sasaran pencapaian My Digital pada tahun 2025, 100% penjawat awam celik digital. Puan Zuniarah, saya rasa tak ada masalah kot dekat UPNM, insyaAllah semua celik digital. So 80% perkhidmatan kerajaan dalam talian dari peringkat awal hingga ke akhir. Maksudnya dari mula proses kerja hingga akhir proses kerja, semuanya secara dalam talian, tidak ada manual. So perkara ni pun sekarang ni dipantau oleh pihak mampu bersama KPT. So UPNM PTMK juga terlibatlah dalam penghantaran data status E2E kampus kita lah, universiti. So perkhidmatan ini perlu ditambah baik setiap tahun bagi mencapai rangka tindakan ni lah, rangka tindakan ekonomi digital ni. Okey. Dan kemudian adalah dasar revolusi perindustrian keempat. Ini pun juga baru dilancarkan pada 1 Julai 2021 yang lalu. Okay. Supaya diterbitkan oleh Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri sebagai persiapan negara kita untuk tenaga kerja dalam masa hadapan.
Sosialisasi negara dunia dah bergerak dengan 4.0 ni. So kita tak mau ketinggalan negara kita ni. So kita keluarkan satu dasar macam mana kita nak first cabarannya adalah untuk penerima gunaan teknologi oleh masyarakat yang tadi yang kalau kita lihat terdapat jurang perbezaan antara penduduk luar bandar dan juga yang di bandar. So macam mana dasar ini dia adalah membuat garis-garis panduan dia untuk mengelakkan kita ketinggalan pada masa hadapan. So peranan revolusi industri adalah pertumbuhan yang seimbang, bertanggungjawab dan mampan. So untuk kita bersama-sama bergerak ke arah revolusi industri 4.0, kalau boleh kita nak seluruh masyarakat Malaysia tu juga terdidik dengan teknologi. So fokus utama dasar ini adalah melibatkan perniagaan masyarakat dan kerajaan. Kalau Puan Zainara dan juga tuan-tuan puan-puan melihat perkembangan sekarang online shopping and then online marketing, semua benda perkara-perkara tersebut perlu ada perubahan yang drastik lah. Semua orang perlu tahu, bukan sekadar kita serahkan kepada yang mahir dalam teknologi sahaja, tapi perlu bersama-sama menghadiri latihan penggunaan teknologi secara berterusan lah. Okey, di situ juga 5 tumpak utama teknologi asas ke arah 4.0 di Malaysia. So teknologi asas kalau dalam package 4.0 ni ada banyak, tapi kita tumpukan kepada kecerdasan buatan, artificial intelligence, and then Internet of Things, dan blockchain teknologi, bahan dan teknologi termaju dan juga cloud computing. Okay, siapa yang biasa mendengar pada cloud computing, saya sentuh sikit berkenaan cloud computing. Okay, apa itu cloud computing? Cloud computing itu merupakan membolehkan perkhidmatan sumber IT itu diperolehi secara perkomputeran awam. Maksudnya saya nak tunjuk analogi macam mana ya. Dia merupakan centralized platform yang memudahkan perkongsian data secara real time. Kalau sekarang kita guna email kita, itu merupakan cloud lah. So maksudnya daripada sekiranya kita save file kita kepada OneDrive ataupun Google Drive itu merupakan satu teknologi cloud lah yang kita boleh capai sama ada di rumah, di pejabat. So kita tak perlu simpan lagi dalam hard disk kita, dalam laptop kita. So kalau kita buat kerja di rumah, just save to cloud dan kita boleh guna pakai di mana-mana sahajalah. Dia memudahkan, dia lebih cost efficient dari segi storage, and then dia kolaborasi dipertingkatkan, dia lebih stabil dan selamat. Dan selamat ni dia bergantung kepada dasar-dasar yang disediakan. Perkhidmatan ini sekarang ni sedang dibincangkan di peringkat mampu untuk diletakkan di pusat data sektor awam di Putrajaya, dan masih lagi melihat terma-terma untuk kontrak sekiranya digunakanlah. So dia ada pro and cons untuk perkhidmatan ini. So sekiranya kita bersetuju, mungkin lebih kepada kita pusatkan learning management system kita atau e-learning kita secara cloud supaya pelajar-pelajar boleh mencapai maklumat-maklumat tersebut dengan cepat dan selamat, instead of kita simpan di dalam storage yang terhad. Okey, tadi saya sentuh kepada 5 teknologi asas yang kita fokus dalam 4.0. Ini saya nyatakan semualah sebagai paparan dan makluman. Sebelum ni kita fokus kepada industri pembuatan, tapi sekarang untuk perkhidmatan kesihatan, pengangkutan, pertanian, semua memerlukan teknologi. Okey, plan strategik pendidikan sektor awam. Okey, tadi saya dah sentuh dari landscape global dan semasa.
apa dasar-dasar inisiatif dibangunkan. So semua perkara-perkara tersebut, dasar-dasar tersebut kita study dan kita bangunkan plan strategik pendigitalan lah. So diketuai oleh pihak mampu untuk membangunkan plan strategik pendigitalan sektor awam yang baru dilancarkan pada bulan Ogos yang lalu dengan mengambil kira semua perkara-perkara yang telah dilontarkan oleh kerajaan. So saya secara ringkas sahaja pelan pendigitalan sektor awam atau disebut PSPSA 2021-2025 ini menggariskan hala tuju strategik sektor awam untuk tempoh 5 tahun. Dia telah dilancarkan semasa persidangan pendigitalan sektor awam 2021 pada 19 Ogos 2021 oleh Ketua Setiausaha Negara Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki bin Ali. Secara dasarnya ia menyokong agenda pendigitalan negara bagi menerokai teknologi yang pesat. Dia berfokus pada 4 bidang iaitu manusia, teknologi, proses dan data. Cabaran untuk memperkenalkan teknologi digital dalam perkhidmatan awam bukan sahaja dia melibatkan penggunaan teknologi tapi untuk mengintegrasikan penggunaan tersebut merentasi agensi. So untuk PSPSA ni focal point dia di bawah mampu akan memantau perjalanan plan strategik inilah. So berdasarkan tema sinergi pendigitalan mampan mengandungi 7 teras strategik, 10 prinsip panduan dan juga 9 ekosistem pemboleh daya yang merupakan komponen strategik lah yang perlu diperhalusi lah. Okay, Puan Zainara, so daripada plan strategik sektor awam ni kita ambil sebagai panduan untuk kita bangunkan hala tuju strategik pendigitalan di UPNM. Walaupun baru di peringkat draft dasar kerana ia masih belum dilancarkan oleh maksudnya plan strategik pendigitalan pendigitalan KPT belum dilancarkan. So kita perlu ada penjajaran lah dengan KPT juga. So di peringkat UPNM masih lagi di peringkat draft. Okey, saya petik kata-kata Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, bekerja secara biasa tidak akan membuahkan hasil yang luar biasa. Okey, oleh itu dari segi pemikiran kita dah tak boleh maksudnya kesinambungan perkhidmatan ICT itu saja bukan tertumpu kepada pakar-pakar IT tetapi juga untuk kita semualah. Sama ada kerja-kerja kita tersebut tidak melibatkan teknologi yang canggih tapi kita masih perlu memahami maksud asas pendigitalan tersebutlah. So bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan ICT di UPNM, PTMK telah merangka pelan strategik pendigitalan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Ia merupakan lanjutan daripada plan strategik ICT. Dulu kita sebut plan strategik ICT tapi sekarang kita sebut plan strategik pendigitalan UPNM. So kita mapkan juga atau kita buat penjajaran strategik tersebut dengan plan strategik induk UPNM. So komponen utama yang menjadi asas kepada ekosistem pendigitalan di UPNM ni kita letak di bawah teras strategik yang telah digariskan. Ini yang lama. So kita bangunkan yang baru dengan penambahan berdasarkan plan strategik sektor awam tadilah. So untuk makluman plan strategik UPNM 2021-2025 merupakan plan strategik ICT yang kedua dan dijenamakan semula sebagai Plan Strategik Pendigitalan UPNM. Plan ini merupakan satu plan induk ICT yang akan memastikan kesinambungan perancangan dan pelaksanaan ICT selari dengan keperluan strategi UPNM. Selain menyokong Plan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi. Ia merupakan hala tuju strategik UPNM untuk tempoh 5 tahun yang mengandungi 6 teras strategik. Iaitu pemantapan perkhidmatan digital bersepadu. Kita nak enhance
more on application. And then pemantapan perkhidmatan infrastruktur digital secara optimum dan selamat yang merujuk kepada infrastruktur. Pengukuhan pengurusan data yang cekap, pemekasaan penerima gunaan teknologi 4.0 dan inovasi, pemantapan tadbir urus digital melibatkan pembudayaan dan sebagainya, serta pengukuhan, pematuhan dan pemakasaan budaya digital dan keselamatan cyber. Okay. So penjajaran pelan strategik pendigitalan UPNM 2021 hingga 2025 ini merangkumi 3 bisnes utama UPNM lah, iaitu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pembangunan dan inovasi melalui kerjasama subjek matter expert kita daripada fakulti-fakulti, pusat-pusat, jabatan dan bahagian. Okey, inisiatif ni terbagi kepada dua. Pertama, untuk memperbaiki isu asas. Dia meningkatkan keupayaan infrastruktur dan infrastruktur digital universiti sedia adalah. Mana yang dah rosak, kita baiki. Mana yang kurang kita tingkatkan. Dan memperluaskan latihan dan pembudayaan pendigitalan kepada warga universiti. Kemudian untuk mencipta inovasi yang merujuk kepada senarai inisiatif inovatif baru yang perlu dimulakan oleh UPNM bagi menyokong agenda transformasi dan memastikan perkembangan tu berterusan. Dan kedua, mengkaji semula keperluan bisnes ke arah pendigitalan kampus, yang sebelum kita sebut sebagai smart campus, meningkatkan keselamatan digital bagi menghindari sebarang pencerobohan dekat ancaman keselamatan cyber, memperluaskan konsep pelaporan dan statistik, meningkatkan penggunaan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini inisiatif yang kita dah kenal pasti, yang berdasarkan pelan-pelan dan inisiatif kerajaan yang telah dibangunkan oleh kerajaan. Okey. Daripada plan My Digital yang telah dilancarkan oleh KSN tadi tahun ini, so kita juga telah merangka pelan kampus. Siapa ni? Okey. Okey, daripada inisiatif My Digital yang telah dibentangkan oleh Ketua Setiausaha Negara pada Ogos 2021 yang lalu, kita telah merangka juga pelan kampus digital yang juga berfokus pada 4 bidang, iaitu teknologi, manusia, proses dan juga data. Untuk di bawah bidang manusia tersebut, kita fokus pada pendigitalan pemangkin perkhidmatan berpaksikan rakyat, iaitu digital first, citizen focus, and then kompetensi sumber manusia, melibatkan inisiatif-inisiatif yang seperti yang yang saya paparkan lah, dari sudut keperluan staf, pelajar dan juga pihak luar lah, termasuk khidmat masyarakat, pembangunan dasar-dasar baru berkaitan ICT, kesedaran ICT, dan juga pengurusan keselamatan ICT. Kemudian beralih dengan keperluan data, fokus pada keperluan data termasuk analitis data, kepakaran data, perkongsian data dan juga tadbir urus data lah, perlu dilihat semula bagi mewujudkan pengurusan data yang cekap di peringkat universiti. Kemudiannya dari segi teknologi, kita perlu melihat dari sudut emerging technologies, maksudnya penggunaan teknologi-teknologi baru muncul. Okay. Untuk makluman semua, pelan kampus digital UPNM itu bukan bertumpu kepada PTMK sahaja, tapi mungkin kita boleh collaborate dengan Pusat Keselamatan Cyber, Pusat
sains, Fakulti Sains Teknologi Pertahanan yang juga mempunyai pakar-pakar dalam bidang-bidang masing-masing yang boleh kita share dan juga kita bangunkanlah inisiatif ini untuk memastikan UPNM berada di landasan yang betul lah dari aspek pendigitalan. Okey. Pada tahun lepas, di awal-awal tahun 2020, kita dah tubuhkan satu jawatankuasa untuk melihat konsep pembangunan smart campus di universiti. Pada masa itu kita belum start PKP lagi. So kita memang fokuslah apa yang kita nak develop pada masa itu untuk tempoh 5 tahun selaras dengan RMK 12 tadi. So Kementerian Pendidikan Malaysia pada masa itu telah mensasarkan agar semua universiti awam di Malaysia menjadi kampus pintar dan memulakan proses transformasi smart campus pada Jun 2018. Walau bagaimanapun puan, kita tidak ada satu guideline yang boleh kita ikut berkenaan apa yang perlu ada dalam smart campus tu, kan? Apa yang smart, teknologi smart atau cara pengajaran yang smart atau apa kan. So kita tak ada guideline tu, tapi kita cuba bangunkan juga berdasarkan pembincangan bersama jawatankuasa. So kita ada 5 kumpulan iaitu smart governance, smart academic, smart finance, green campus, safety and security lah. So kita gabungkan semua menjadi satu rujukan untuk kita develop. So secara tak langsung, inisiatif Smart Campus ni kita bawa bersama dalam pembangunan Pelan Strategik Digital UPNM. Kita bawa bersama. So kita dah mulakan sebahagian daripada program-program tersebut melalui permohonan bajet pembangunan dalam RMK ke-12. Dan kita teruskan juga dalam perancangan-perancangan seterusnya lah, RP 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Okey. Ini adalah pelan kampus digital. So mana yang kita dah mulakan since 2015 dan kita akan teruskanlah sehingga perancangannya 2025 berdasarkan plan smart campus kita tadi tu. Dan juga ada penambahan daripada keperluan semasa lah. So projek-projek yang dicadangkan dipecahkan mengikut fasa pelaksanaan serta disusun mengikut keutamaan atau yang memberi impak besar kepada warga universiti. So sebahagian projek-projek yang dicadangkan adalah relevan dengan keperluan kampus dan peredaran teknologi semasa lah. Dia tidak terlalu ke hadapan atau tidak terlalu ke belakang lah. Sebab nanti kan kalau terlalu canggih, orang tak ada nak guna. Kan? So kita ada pembaziran kat situ lah. Pemudayaan pun satu cabaran juga. So peningkatan teknologi di dalam kampus perlu disanakan dengan mengambil kira peningkatan jumlah kapasiti pelajar, pensyarah dan staf di dalam kampus, concurrent user semenjak pandemik ni, concurrent user yang akses ke online learning meningkat lebih kepada 50% apabila pembelajaran secara online dijalankan sepenuhnya. So mengambil kira penggunaan ketika peak time dijangka pada musim peperiksaan dijalankan dan penggunaan sistem e-learning. So dengan peningkatan kerja-kerja online oleh pensyarah dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dalam talian, semua itu kita perlu lihatlah. Kami taksirkan dan kami bentangkan untuk mendapatkan bajet dan peruntukannya. Saya rasa isu ni bukan melibatkan UPNM saja, malah semua universiti awam menghadapi masalah yang sama bila penggunaan infrastruktur teknologi meningkat. So banyak yang perlu diperbaiki dan dinaik taraf lah kepada yang baru. So cabaran, apa cabaran yang dihadapi? Mestilah banyak cabaran kan, sebab kita nak move forward dalam masa yang singkat dengan infrastruktur yang sedia ada. Of course banyak cabaran kan. So pertama adalah penerima gunaan teknologi, pemahaman dari pelbagai lapisan masyarakat, daripada kepelbagaian umur dan latar belakang. Kebanyakannya
menghadapi cabaran yang terbesar lah untuk keengganan untuk menerima perubahan. That is main challenging lah. So antara faktor yang menyumbang adalah perbezaan usia. Perbezaan usia merentasi peredaran teknologi. Kalau kita dapat lihat pada slide adalah digital native yang merujuk kepada individu yang telah membesar di bawah pengaruh internet dan teknologi maklumat moden. So dia lahir-lahir, dia membesar, teknologi dah wujud. So bagi dia tak ada masalah. Dia boleh explore dengan cepat, dia boleh faham dengan cepat. So digital native ni berfikir, belajar dan memahami dunia di sekeliling mereka secara berbeza daripada orang yang tidak pernah explore teknologi baru lah. Berbeza dengan digital immigrants. Digital immigrants ni merupakan mereka yang tidak dibesarkan dalam persekitaran digital dan biasanya digunakan oleh seseorang yang dilahirkan sebelum penggunaan teknologi digunakan secara meluas. Saya kira daripada 1987 ke bawah lah saya rasa. Kedua, cabaran yang kedua adalah kos penerima gunaan teknologi yang tinggi lah. Teknologi ni dia bergerak cepat. So teknologi semalam sometimes kita tak boleh nak guna terus pada hari ini. Kita kena tukar. Dia tak boleh upgrade sometimes tu. Kita tukar sebabkan kos. So itu adalah satu cabaran lah dengan situasi sekarang. Kita perlu bergerak dengan apa yang ada dalam masa yang sama, kita merancang dan kita membuat permohonan lah. Membuat permohonan untuk menambah baik. Yang seterusnya adalah kekurangan infrastruktur sokongan yang diperlukan. Juga merupakan cabaran lah dalam penerimaan teknologi. Cabaran-cabaran lain yang dihadapi dalam norma baru adalah seperti keperluan pemikiran digital first tu, dan peningkatan penerima gunaan teknologi digital dan sektor awam, menggerakkan budaya digital. Perlu ada latihan. Even untuk staff-staff yang dah ada background IT pun dia masih memerlukan latihan untuk kita dapatkan persijilan dan sebagainya. So antara cabaran lain ialah keperluan membina ekosistem untuk menyokong usaha penjitalan perusahaan tempatan, keperluan penyediaan infrastruktur jalur lebar dan teknologi digital yang berkualiti, keperluan dalam membangunkan tenaga kerja yang tersedia pada masa hadapan, jurang digital antara kumpulan pendapatan, umur, jantina, keperluan meningkatkan kepercayaan dan amalan yang beretika dalam penggunaan data dan teknologi serta kesedaran keselamatan cyber. Okey. Kalau kita lihat kepada situasi semasa, semakin canggih teknologi, semakin banyak dugaan, especially dari segi ancaman cyber lah. Kita lihat scammers, phishing. So perlu ada kesedaran sebegitu di peringkat kita supaya kita dapat menghindari lah menjadi mangsa kepada penipuan cyber dan sebagainya. Dan peningkatan infrastruktur digital learning. Keperluan peningkatan ni bagi pelaksanaan digital learning juga amat mendesak. Ini disebabkan sebelum pandemik online learning hanya sekitar 20 hingga 30% saja yang menggunakannya. Dan kini pelaksanaan online learning telah meningkat sehingga 100%. Boleh kata 100% menggunakan online learning. Ini menyebabkan terdapat banyak permasalahan berlaku kepada ketersediaan infrastruktur dan infrastruktur ICT di universiti. Kalau kita melihat kepada cabaran-cabaran ini, untuk proses pemudayaannya bukan mudah. Ada orang sometimes kalau contoh kalau di PTMK kita bangunkan sistem, kalau kita suruh orang guna mungkin susah. Kalau manajemen suruh memberi arahan untuk menggunakan mungkin lebih cepat. Saya bagi contoh penggunaan MySejahtera. Penggunaan MySejahtera. Pada ni data sehingga 21 November tahun lepas, baru berapa bulan digunakan. First digunakan pada 20 April 2020. So sekitar dalam 6 hingga 7 bulan lah. So kadar penggunaan seluruh negara adalah 24 juta. So macam mana dia boleh meningkat dalam masa 7 bulan sahaja kan? Sebab penguatkuasaan oleh kerajaan. Perlunya top down punya arahan lah.
Dan ia merupakan norma baru. Nak ke mana-mana kena scan MySejahtera kan. Itu meningkatkan kesedaran kepada pengguna. Sometimes even kalau dia tak nak menggunakan pun kita akan ada orang lain membantu. Itu adalah pembudayaan penggunaan teknologi. Yang ketiga, dia lebih simple, safe dan secure. Kita tahu sistem tu lebih simple yang mudah difahami. So info merupakan pusat informasi, maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan kesihatan dan penularan COVID-19. Dan juga ini pembudayaan dalam komuniti tadi dan juga dasar-dasar privasi yang dinyatakan lah. So kalau kita tengok tak susah nak suruh orang guna. Kalau sebagai pembangun sistem kan, kita di peringkat pembangun sistem, kita fikir macam mana kalau orang tak ada smartphone, macam mana kalau orang tu buta huruf. Kalau kita terlalu fikir, so ia takkan jadilah. Dia takkan jadi satu pembudayaan yang apa orang kata di peringkat nasional ni, orang kata semuanya menggunakan, wajib menggunakan. So sometimes kena abaikanlah dia punya masalah-masalah constraint-constraint yang kalau kita nak berubah tu. Okey. Seterusnya pun saya petik kata-kata Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali pada persidangan digital sektor awam. Senario dan cabaran semasa serta trend global memerlukan kita untuk berubah. Kita perlu menguasai pendigitalan yang akan membawa bersama peningkatan taraf hidup dan kemakmuran. Semua orang nak perubahan. Kau tengok kartun tu. Tapi tak siapa yang nak berubah dan tak ada siapa yang nak mengetuai perubahan tersebut. So kat sini sebenarnya kita semua perlulah berubah dalam untuk diri sendiri dan keluarga kecil kita dan kampus, masyarakat. Terus kita sama-sama membantu ke arah perubahan. Di dalam di universiti kita punya jaringan kerja sendiri untuk pemantauan pendigitalan. So kita ada jaringan kerja oleh CIO. Okey, CIO adalah Ketua Pegawai Takjub Maklumat. Okey. Yang akan menentukan hala tuju strategik perubahan digital campus lah, dengan dibantu oleh PTMK, ada pusat-pusat di bawahnya tu lah. Ini yang merupakan satu keperluan daripada mampu berdasarkan mesyuarat Jawatankuasa IT dan Internet Bilangan 1 2009 yang telah diadakan pada 18 Mac 2009. So mampu yang bertindak sebagai CIO sektor awam dan menyediakan bidang rujukan CIO sektor awam. Okay, so dengan itu satu struktur tabik urus Ketua Pegawai Maklumat Kerajaan government perlu diwujudkan lah. So di PNM kita ada terajui oleh pengarah PTMK lah, Lieutenant Colonel Hamzan bin Abdul Jamil sebagai CIO. So perlunya ada pengurusan strategik dalam menentukan hala tuju ke mana kita seterusnya. Dalam menggerak, merancang, melaksana dan memantau program berasaskan ICT inilah. Okey. Dan juga kita ada tabik urus pendigitalan di UPNM, melibatkan pada dasarnya melibatkan pegawai-pegawai PTMK lah. Dan juga kita wujudkan Jawatankuasa Teknikal ICT, Jawatankuasa Strategik Pendigitalan, Jawatankuasa Jawatankuasa ISMS, Information System Management, Information Security Management System, Jawatankuasa Induk Kampus Pintar dan juga UPNM Cert. UPNM Cert ni ditubuhkan untuk memantau insiden-insiden jenayah cyber di universiti. Kalau siapa yang tak tahu, UPNM Cert ni adalah kolaborasi bersama pegawai-pegawai yang dilantik daripada PTMK, FSDP dan juga PKS lah. So semua jawatankuasa adalah bertindak melaporkan sebarang insiden ataupun perolehan ICT kepada Jawatankuasa Pemandu ICT dan juga di peringkat KPT juga kita ada JPICT dan JTICT dan juga di peringkat mampu kita ada JATISA. Ini lebih kepada untuk pemakluman perubahan dan sebagainya lah dan melaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Universiti. Okey, Puan Zainara, saya rasa untuk tadbir urus pendigitalan ini telah mengakhirilah slide saya pada hari ini yang lebih merangkumi dari sudut
global, sektor awam dan juga di UPNM lah. So saya tidak menjurus kepada terlalu teknikal kan, sehingga kita telah melancarkan pelan strategi perjalanan dan kita akan kongsikan bersamalah warga universiti yang lain apa program-program dia, strategi-strategi yang kita cadangkan dan sebagainya lah. So saya harap dengan perkongsian yang tak seberapa ini kita dapat belajar banyak perkara-perkara baru dalam perubahan teknologi dan diharapkan perkongsian ini sikit sebanyak dapat membuka minda dan fikiran kita tentang perlunya sinergi pendigitalan bukan sahaja dalam kelompok yang besar tapi dalam lingkungan keluarga kecil kita lah. Segala yang baik datang dari Allah dan yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teknologis Farazida. Okey, kini tibalah masanya untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan yang ingin disampaikan dan saya nampak dah ada yang mengangkat tangan di dalam kita punya ruang maya ini. Cuma kita bagi prioriti pada yang bertanya pertama lah. Maknanya okey. Yang kalau Puan Farah ada nampak juga daripada Prof. Dr. Aidi bin Ali. Ada yang bertanya di sini. Assalamualaikum. Ada tak peruntukan khas kepada FPJB untuk pendigitalan, terutama sistem pemantauan pelajar, PPS, Progress Report. PPS, Progress Report kami, PPS masih tiada dapat bajet atau PPS kena propose saja dahulu, baru TMK cadang guna duit bawah TNCA. Kami adalah satu-satunya universiti yang masih guna manual Progress Report. Smart Campus memang sangat ni lah, kiranya kalau daripada bunyi dia memang sangat bagus, sangat indah, tapi PPS masih guna sistem email dan WhatsApp. Terima kasih. Puan Farah nak jawab dulu ke ataupun kita nak tanya siapa-siapa yang angkat tangan ni? Macam mana? Saya jawab dululah. Okey. Sistem untuk permohonan sistem kita telah membuat polisi. Sebarang permohonan sistem boleh dimohon kepada PTMK melalui jawatankuasa teknikal ICT. So apa yang PPS perlu buat adalah dengan membuat sedikit kertas kerja lah tentang pembangunan tersebut, atau sekiranya ada teknologi tersebut di universiti lain yang boleh digunakan pakai, okey, dan ada bajet, boleh dicadangkan jugalah, tapi perlu melalui jawatankuasa teknikal ICT untuk kita semak flow dia, kan? Tujuannya untuk semak flow dan juga untuk kita bangunkan berdasarkan flow tersebutlah. Kita tak nak buat tapi tak digunakan. Itu yang kita nak elakkan, cuba nak elakkan. So kalau kata dah ada flow yang cantik, boleh bawa masuk paper dalam JT ICT untuk kita nilai. Okey. Yang kedua, saya tengok yang mengangkat tangan ni, Muhammad Sani bin Sanusi. Cik Sani, ada ke di sini? Okey. Maaf silap, saya tertekan. Okey. Kalau maknanya tersalah angkat tangan dah tu. Okey. Kalau TS ni mau maksud teknologis ya, teknologis para. Capaian internet, kalau untuk saya sendiri untuk bertanya, capaian internet kini kalau di Malaysia pada pandangan Puan Farah sendiri, Malaysia ni dah sampai tahap mana dah kalau ikutkan nak bandingkan dengan, sebab sekarang disebabkan yang pandemik ni yang mana dah jadi endemik ni, saya tengok kita internet ni sangat penting, global, dan di Malaysia sendiri macam mana pandangan Puan Farah capaian internet tu? Kalau kita nak gunakan macam-macam ada aplikasi tu, kalau capaian internet kita tak berapa bagus pun susah juga kan? Okay. Seperti yang saya maklumkan tadi kan, menerusi pelan jendela, kalau Puan Sedara ingat, dia bakal menyediakan 100% liputan 4G di kawasan berpenduduk, itu target kerajaan lah. So liputan 5G tu sedang sedang dilihat untuk diguna pakai di Malaysia, tetapi perlu ada pemasangan kabel-kabel yang
itu perlu dibuat dahululah kan, pemasangan gentian optik dan sebagainya, itu di bawah SKMM lah sudah melihat perkara ini. Tetapi target jendela adalah untuk meluaskan liputan 4G dulu sehingga naik 97% pada 2025 tu. Boleh dikatakan semua kawasan berpenghuni lah di Malaysia telah mendapat capaian yang laju lah. So dia bergantung kepada inisiatif jendela tu lah, dengan juga bajet yang diperuntukkan pada ni lah, pada mereka. Di peringkat UPNS sendiri, Puan Farah macam mana kita punya capaian tu? Sudah menyeluruh ke atau memang ada serta-serta tempat sangat bagus capaian dia, atau ada serta-serta tempat yang ni mungkin kurang sedikit, mungkin atas sebab tak ramai penggunaan kat situ ke, atau macam mana tu? Kalau di UPNM pada masa ini kalau untuk coverage internet 90% di kawasan berpenghuni. So target kita 100% tahun depan lah, tahun fasa 2020. Okay. Tidak dinafikan ada kawasan yang pantas, ada kawasan yang dia punya kelajuan dia agak kurang, kerana perubahan teknologi yang saya maklumkan tadi tu. Okay. Untuk makluman Profesor, Doktor, tuan-tuan, puan-puan semua, okay, teknologi Wi-Fi, sebahagian 7 tahun yang lalu dengan hari ini ada berbeza. Walaupun kedudukan walaupun ketersediaan infrastruktur itu wujud, teknologi yang kita gunakan ada yang 7 tahun ke belakang. Dan pada masa itu kemampuan teknologi Wi-Fi kita sebut sebagai fourth generation lah. Fourth generation tu dia hanya boleh untuk hantar email, terima email sahaja. Dia tidak bermaksud penggunaan teknologi itu adalah sama. Sebab dia adalah perubahan yang pantas. Setengah lokasi di UPNM masih menggunakan teknologi 7 tahun yang lalu. Dan kita akan buat pertukaran itu secara berperingkat. So kemudian wujudnya fifth generation, masa tu boleh tengok YouTube, boleh hantar email saja. Tapi untuk online conference macam ni dia tak boleh. Dia tak boleh adapt. Okay. Melainkan kita tukar kepada sixth generation yang akan datang ni, of course peningkatan teknologi adalah peningkatan kos lah. So tahun lepas kita dah mohon untuk KPT melihat semula capaian internet Wi-Fi di universiti-universiti awam. Okay. Dan kita juga telah menerima daripada bajet rancangan ekonomi tahun lepas, kita dah terima sejumlah bajet untuk kita tukar access point yang di kawasan-kawasan kritikal, especially asrama pelajar. So mana-mana lokasi-lokasi yang belum ditukarkan, kita akan tukarkan secara berperingkat melalui bajet RMK yang kita terima tahun lepas. So sekarang ni saya rasa bermula Oktober yang lalu kita dah start untuk pemasangan kabel, penerimaan alatan-alatan secara berperingkat. Kita akan mulakan dengan asrama-asrama lah, sebab target kita pelajar. Pelajar dia nak belajar. So dia kena 100% capaian tu stable. So untuk last year 101 unit access point kita dah tukar. Saya tukar melibatkan asrama-asrama Sri Kandi, Lekyu, Lekir, Masuri, Tuah dan bilik-bilik kuliah di bangunan Bestari, perpustakaan dan sebagainya. So tahun ni kita akan tukar lagi 350 AP untuk fasa 1. Dan tahun depan lagi 374 AP access point, termasuk bangunan-bangunan pentadbiran. Kalau ikut perancangan tahun depan tu insya-Allah lah, bila kita tukar kepada teknologi yang saya kata sixth generation tadi, kelajuan tu insya-Allah lebih laju lah daripada hari ini. Bukan kerana dia ada kita tak connect, tapi sebab alatan teknologi 7 tahun yang lalu. So memang kita kena tukar. Nak tak nak kita tukar. So kemampuan dia tak boleh digunakan sebab kelajuan dia terhad dalam 450 maps per second saja. So kita tukar kepada 2.5 gig lebih laju lah. Itu kita sedang melihat semula secara berperingkat. Okay, Puan Zinara. Terima kasih Puan Farah. Ada lagi ke soalan daripada Microsoft, sahabat-sahabat daripada Microsoft team ni? Sekejap.
Okey, itu baik Puan Farah. Semua informasi ICT dari pelbagai peringkat telah disampaikan kepada warga UPNM dengan baik sekali, mudah difahami, slide yang menarik dengan pelbagai fakta. Saya tak nafikan dan memang ICT, PTMK ni kalau saya rasa banyak yang sangat ni kita saling berkait rapat lah, maknanya kena kalau nak buat apa-apa sekarang ni dalam keadaan pendigitalan, maknanya PTMK tu memang mainkan peranan yang sangat-sangat penting dan cabaran lah. Okey, ini semua daripada tim. Okey, yang ini daripada yang di ruangan chat kita hari ini, Puan Rohaida, ini semua daripada tim PTMK, Encik Ahmad Azmi dan juga Puan Farah. Okey, Puan Farah, ada yang mohon untuk boleh kongsikan slide kepada semua ke? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti saya kongsikan ya. Okey. Okey. Itu yang saya pun memang just print screen dia tadi untuk letak tepi sebab kami tak dapat lagi so far. Sebab saya takut benda tu kuat ni nanti. Okey. Alhamdulillah saya tengok. Okey, Dr. Muhammad Rizal tanya Puan Farah, good presentation. Okey, sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi ini, saya mohon kepada yang berada di Microsoft Teams untuk kita sama-sama yang mana ada webcam ni boleh bukakan untuk kita bergambar bersama dengan penceramah kita pada pagi ini. Bila sekejap ya. Okey. Sekejap. Okey. Alhamdulillah ada semua. Ulul Setia mohon bersama-sama untuk ni lah kita ambil gambar bersama dengan Puan Farah. Saya bilang sampai 3. Alhamdulillah ramai kita pada pagi ni. 1, 2, 3, thumbs up. Saya letakkan di sini dulu. Ada lagi yang nak bersama dengan kita pada pagi ni untuk bergambar bersama? Okay. Baiklah, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya kepada Puan Farah yang dapat berkongsi pada pagi ini, banyak sangat info yang mana kita pun faham dalam keadaan ni cabarannya memang cabaran pihak kami dan cabaran di PTMK lebih lagi lah kalau untuk pendigitalan ni. Okey, terima kasih semua peserta pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Farah. Tahniah Puan Farah. Terima kasih Puan Farah. Thank you Puan Farah. Tahniah Puan Farah. Terima kasih Puan Farah. Terima kasih. Apa lagi? Terima kasih Puan Farah. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Farah. Puan Farah, terima kasih ya. Ya, sama. Okey. Perkasa